Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Nur Azam Rasdi, guru kita pada malam ini. Terima kasih banyak Ustaz sudi berkelapangan untuk bersama dengan para penonton di Tadabbur Center malam ini. Alhamdulillah. Sihat ke Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu Alhamdulillah. fikum. Sihat, Amin. kita dapat Amin. tengok Ustaz Syahri senyum, rasa sihat lah. Tak ada apa Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini, ya malam 15 Ramadan Al-Mubarak. 15 Ustaz tak? Nak Malam teringat tu. episod 15 insyaAllah. Episod 15. Malam ke-15. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk berguru dengan Al-Fadhil Ustaz Azam. InsyaAllah untuk kita mengupas satu topik tentang surah Al-Adiyat yang merupakan surah yang ke-100 dalam Al-Quran. Saya rasa topik yang telah diberikan pada malam ini akan membataskan pembentangan Al-Fadhil Ustaz, di mana isu yang menarik yang nak dikemukakan adalah antara terjemahan dan tadabbur. Ini antara sebab saya nak menawarkan diri jadi moderator pun sebab nak belajar secara langsung dengan Al-Fadhil Ustaz tentang isu terjemahan dan tadabbur. Adakah ada isu di sebalik terjemahan dan tadabbur ini? Jadi ayuh sama-sama, kita tak banyak masa malam ni. Ya, saya faham semua para penonton baru lepas bertarawih dan kepenatan, esok juga hari bekerja. Tetapi kita tidak mahu biarkan walau satu Ramadan pun berlalu tanpa ilmu yang baru daripada Al-Quran. Apatah lagi surah yang kita pilih pada malam ini adalah surah dalam juzuk Amma, surah yang barangkali ramai orang hafal, ya. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pun berpesan kalau nak tadabbur ni, ya, falyabda bil mufassal, mulakan dengan surah-surah yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Walaupun bunyi ringan, walaupun bunyi pendek, Ustaz Azam pasti ada sesuatu sudut pandang yang menarik yang mahu diberikan pada malam ini. Sebelum saya berikan kepada Al-Fadhil Ustaz Azam, tolong ya kongsi-kongsikan live pada malam ini. Jangan lupa untuk tekan share supaya lebih ramai yang dapat mengambil manfaat ataupun berubah sudut pandangnya kepada surah Al-Adiyat. Al-Fadhil Ustaz Azam Rasdi merupakan pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia, dan Ustaz juga pengurusi Ustaz kepada Institut Ibnu Ummi Maktum. Saya ahli je. Maafkan saya Ustaz. Ahli penyelidik. Ahli penyelidik. Dia bukan institut, dia nama apa Ustaz? Pusat Penyelidikan Ibnu Ummi Maktum. Aywa, alhamdulillah. Jadi Ustaz sangat banyak berpengalaman dalam hal-hal dakwah kepada orang kelebihan upaya, OKU. Tetapi malam ini ada sesuatu yang menarik nak ditawarkan oleh Ustaz kepada surah Al-Adiyat. Fala tafaddal mashkuran fadiluna Syekh Ustaz Azam, silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Syahri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai pembukaan saya ucap terima kasih banyak dan saya ucap tahniah kepada tim Tadabbur Center di bawah bimbingan ataupun di bawah seliaan Ustaz kami Ustaz Syahri, kerana sentiasa berusaha untuk mempersembahkan kepada masyarakat untuk merapatkan jurang masyarakat dengan Al-Quran, dan lebih-lebih lagi pada sudut interaksi yang khas bagi Al-Quran, iaitu sudut tadabbur.
dalam pada mana kita tengok Alhamdulillah masyarakat kita pada hari ini dah ramai yang berminat dengan Al-Quran, mempunyai kesedaran untuk kembali kepada Al-Quran. Kalau kita tengok kelas-kelas tajwid dah ramai penuh, ikon-ikon yang mengajar tajwid followersnya beribu, kadang-kadang tu dalam satu sesi tu beribu kadang-kadang. Okay. Dalam masa yang sama, Ustaz Syari dan juga Tadabbur Center mencetuskan, mengajak masyarakat berinteraksi pada sudut tadabbur yang tak banyak ataupun masih kekurangan lagi daripada masyarakat kita, apa kecanaannya pada masyarakat kita. Jadi insya-Allah pada malam ni saya sekadar yang termampu, sebenarnya saya segan juga Ustaz Syari menjemput saya dalam kalangan murabbi kan. Saya sekadar talibul ilm je. Sekadar apa yang saya mampu berkongsi daripada apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada sedikit percambahan ilmu, dapat mencetuskan serba sedikit perubahan sudut pandang dan juga menjadi saham, sama-sama menjadi saham kepada kita sebagai bekalan di akhirat kelak insya-Allah. Jadi tajuk saya pada malam ni surah Al-Adiyat. Fokus pada surah Al-Adiyat antara terjemahan dan tadabbur. Sebenarnya saya punya objektif pada malam ni yang saya nak kongsikan adalah macam mana kita dia sebenarnya tercetus daripada gagasan Syekh Kamilah Syekh Dr. Farid Al-Ansari, yang mana sentiasa berusaha untuk mendekatkan masyarakat kepada tadabbur, yang mana sentiasa berusaha untuk mengembalikan cara berinteraksi yang sepatutnya, cara berinteraksi masyarakat yang sepatutnya terhadap Al-Quran, yang selama ini Al-Quran ni banyak seringkali dilihat sebagai teks yang memberi keberkatan, begitu. Teks yang malah ada yang menganggap macam teks yang ada magic, digunakan beberapa ayat-ayat untuk kepentingan peribadi sehingga ke tahap macam itu kan. Dan itu semua adalah hasil daripada kekurangan ataupun kecetikan ataupun maknanya sudut pandang kita yang tidak tepat terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. So saya punya fokus pada malam ni ada surah Al-Adiyat, dan insya-Allah kalau diizinkan Allah kita boleh sentuh sikit berkenaan dengan isu tadabbur dan juga terjemahan. Jadi saya mulakan dengan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat adalah surah yang ke-100 dalam turutan mashaf. Daripada 114 surah ni adalah surah yang ke-100. Senang nak ingat, surah yang ke-100. Mempunyai 11 ayat, diturunkan kebanyakannya mengatakan, dia ada dua pendapat lah. Ada yang mengatakan surah Al-Adiyat ni diturunkan di Makkah, dan ada yang mengatakan surah Al-Adiyat ni diturunkan di Madinah. Tapi berdasarkan tema, kalau kita boleh tengok pada tema yang dibawa oleh surah ni lebih kepada tema Makkiyah, iaitu pembentukan pembentukan keimanan kepada hari akhirat. Dan ada beberapa keunikan sebenarnya surah Al-Adiyat ni, yang ada 11 ayat. Tapi dalam 11 ayat ni ada beberapa keunikan yang kita akan kupas sama-sama lah. Saya akan sebutkan, saya tak nak kumpul sekaligus, tapi dalam proses kita bertadabbur ni, dalam presentation ni kita akan sharekan sedikit demi sedikit insya-Allah. Jadi yang pertama sekali surah Al-Adiyat dibuka dengan ayat Al-Qasam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha.
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Jadi saya cadangkan kepada penonton, kepada para pendengar, kalau boleh dalam masa yang sama, masing-masing boleh melihat kepada teks sama ada Quran dengan terjemahan ataupun teks di telefon bimbit ke kan, supaya kita boleh jelas apa yang saya nak sharekan dekat sini. Sekarang saya akan bacakan terjemahannya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan terjemahan ni saya gunakan terjemahan yang standard lah. Kalau yang digunakan pada Quran-Quran terjemahan yang mendapat endorsement daripada KDN. Okey, terjemahan Abdullah Basmih. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Itu terjemahan pada ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha, serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Ayat yang ketiga, fal mughirati subha, dan menyerbu musuh pada waktu subuh. Fa atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Fa wasatna bihi jam'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Wa innahu ala zalika la syahid, dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Wa innahu li hubbil khairi la syadid, dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak haluba. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, patutkah ia bersifat demikian? Tidakkah ia mengetahui bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur? Wa hussila ma fis sudur, dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir, sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Okey. Jadi sekarang ni, daripada sudut terjemahan yang dipaparkan di depan kita sekarang ni, saya nak ajak sama-sama para penonton, para pendengar untuk meneliti setiap satu terjemahan itu, supaya nanti kita boleh pergi ke arah macam mana daripada terjemahan ni kita boleh membina tadabbur. Okey. Jadi ayat yang pertama, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Lima ayat pertama ni adalah ayat qasam, ayat sumpah. Okey, ayat sumpah. Biasanya dalam Al-Quran bila ayat sumpah ni dia akan, terjemahannya akan bermula dengan perkataan demi. Demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Wad-duha, demi waktu duha. Wal 'asr, demi masa. Okey. Sebenarnya taklik sikit untuk perkataan-perkataan untuk frasa-frasa qasam ataupun sumpah, kita terjemahkan sebagai sumpah. Kalau menurut kepada Syekh Abdul Rahman Hassan Habannaka dalam kitab beliau Qawaid Tadabbur, ada beberapa objektif ataupun tujuan daripada penggunaan daripada qasam yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu, maka ada beberapa tujuan, antaranya 5 tujuan yang beliau nyatakan dalam
qawaid tadabbur al-amsal. Yang pertama, untuk menegaskan sesuatu cerita ataupun sesuatu isu yang berkaitan dengan apa yang disumpahkan tu. Contohnya wal asr. Macam tu kan. Innal insana lafi khusr. Macam tu. Jadi ada kaitan manusia yang berada dalam keadaan khusr tu adalah berkait dengan masa. Ataupun yang kedua, ni secara ringkas lah ya, saya kongsikan secara ringkas, secara kontekstual, bukan terjemahan penuh lah. Yang kedua adalah untuk mendatangkan rasa kekaguman kepada perkara yang disumpah dengannya. Contohnya wan najmi idza hawa, macam tu kan. Dan sumpah ni dalam Al-Quran ada yang berlaku pada permulaan surah dan ada yang berlaku di tengah-tengah surah. Okay, dalam permulaan surah, sebagai contoh surah Al-Adiyat ni, surah Al-Adiyat ni adalah surah yang ke-14 dalam kalangan 15 surah yang dimulakan dengan qasam, yang dimulakan dengan sumpah. Al-Adiyat ni adalah yang ke-14, yang kedua terakhir sebelum Al-Asr, wal Asr. Dan bila kita sebut Al-Qasam ni, dia akan ada melibatkan dua elemen, Al-Muqsam bihi dan Al-Muqsam alaihi. Objek yang dijadikan bahan untuk Allah SWT bersumpah, dan juga apa yang dikaitkan dengan objek yang disumpahkan tu. Okey, sebagai contoh dekat sinilah Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha. Dan apabila ada isu, apabila ada ayat-ayat qasam sebegini, antara tugas orang yang membaca Al-Quran, antara tugas pentadabbur Al-Quran adalah untuk mencari kaitan. Di manakah kaitan antara Al-Muqsam bihi dengan Al-Muqsam alaihi. Contohnya, wal asri innal insana lafi khusr. Okay? Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, dan kaitannya adalah manusia berada dalam keadaan yang rugi. Macam tu. Ataupun dalam surah wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang itu kalau dalam pembahagian yang dibuat oleh Syekh Hasan Abdul Rahman Haban Nakah, dia menunjukkan ataupun menzahirkan kasih sayang dan untuk menenangkan minda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumpah dekat situ, sumpah wadduha wal laili idza saja tu, untuk menenangkan minda, untuk memberikan menunjukkan kasih sayang dan menenangkan minda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh mengalami apa orang kata, macam zaman sekarang ni, kena serangan emosi. Macam tu. Okey. Okey, selain daripada tu saya tertinggal satu poin lagi tadi, iaitu objektif pada qasam ni adalah untuk menarik perhatian kepada perkara yang disumpah dengannya daripada petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda yang hebat. Yang mana sesiapa yang memikirkan mengenai perkara tu dan mempunyai kemahiran, keahlian dalam beristinbat. Okay, istinbat ni adalah mengeluarkan makna khafi ataupun mengeluarkan poin tersirat. Okey, maka siapa yang mampu, yang ada kemahiran dalam beristinbat, akan mampu melihat dengan izin Allah, akan mampu melihat petunjuk yang ada pada Al-Muqsam bihi dengan Al-Muqsam alaihi ni. Walaupun, okey, yang ni poin yang agak menarik yang Abdul Rahman Hasan Haban Nakah ketengahkan, walaupun setelah beberapa ketika, maknanya seorang pentadabbur Al-Quran ni kadang-kadang ketika dia baca, dia tidak terkeluar lagi kepada pembaca, tidak terkeluar lagi poinnya yang dia nampak. Tapi
secara berterusan, secara tafakur berterusan, ta'amul berterusan akan dibuka basirah dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan buka dan dia akan nampak kaitan antara muqsam bihi dengan muqsam alaih. Kemudian poin yang lain lagi adalah untuk menunjukkan kebernilaiannya, kedudukan sesuatu perkara yang disumpah itu pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara inilah antara objektif ataupun antara tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan qasam di dalam Al-Quran menurut pandangan ataupun kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Abdul Rahman Hassan Habernakah dalam karya beliau Qawaid Tadabburil Amsal. Sebenarnya banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang lain ataupun pencerahan daripada ulama-ulama yang lain, contohnya macam Ibnu Qayyim ataupun Abdul Rahman Sa'di. Mereka masing-masing ni ada pembahagian ataupun ada cara pandang mereka sendiri terhadap isu-isu qasam dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi yang uniknya, kalau kita tengok qasam pada surah Al-Adiyat ni, dia berbeza daripada surah-surah yang lain kerana qasam di sini berbentuk satu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mengenai al-adiyat, wal adiyati dhabha. Wal adiyat dan al-adiyat tu secara terjemahannya ditunjuk disebutkan sebagai kuda perang, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Wal adiyat tu kuda perang. Kuda perang ni maknanya dia berlari dan dalam masa yang sama lari dia tu adalah berlari dengan sesungguh hati sehingga kedengaran bunyi nafas dia. Macam tu, wal-adiyat. Dan al-adiyat ni adalah perkataan yang tunggal digunakan di dalam Al-Quran. Tak ada tempat lain yang digunakan dalam Al-Quran. Hanya di sini saja. Dan begitu juga perkataan dhabha ni. Dhabha ni pun tak ada disebut di tempat lain dalam Al-Quran. Hanya ada pada surah Al-Adiyat ni. Dan yang menariknya adalah dalam surah-surah yang lain kita tengok, kalau qasam pada permulaan surah-surah yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan objek itu sahaja tanpa memanjangkan dengan situasinya ataupun sifatnya. Macam dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala panjang sebut wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Panjang. Bukan sekadar qasam kepada wal adiyat sahaja, kan, macam dalam surah-surah lain wal asr, wan nazi'ati gharqa, tu ada sikit, wan najmi idha hawa, ada sedikit sifat ataupun keterangan yang bersama dengan al-muqsam bihi dekat situ. Tapi pada surah Al-Adiyat ni adalah surah yang paling panjang sekali sifat yang disertakan bersama dengan al-muqsam bihi ni. Jadi bila ada elemen sebegini, seharusnya kita perlu memikirkan kenapa dekat sini bentuk qasamnya begini. Dia tidak macam bentuk qasam pada surah-surah yang lain. Okey. Dan perkataan wal adiyati dhabha, kita bawa dulu satu-satu. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari. Sekarang ni cuba kita abaikan sikit part terjemahan ni. Kita tengok daripada sudut bahasanya. Al-adiyat adalah kuda perang. Saya tak sentuh mengenai pendapat-pendapat yang lain, saya guna pendapat yang majoriti terus. Contohnya macam ada yang katakan wal adiyat ni adalah unta dalam masa yang sama, kan. Tapi yang lebih jelas dekat sini yang saya pilih untuk kita share sama-sama malam ni adalah sebagai yang diterjemahkan sebagai kuda perang. Kuda perang, okey, dan Allah tidak menggunakan kalimah al-khail macam mana dalam tempat-tempat yang lain kuda ni disebut sebagai al-khail. Tapi dekat sini al-adiyat. Sebab apa Allah SWT gunakan al-adiyat? Sebabnya adalah untuk menggambarkan kuda perang yang berperang bersama dengan penunggang dia, bersama dengan dia punya
apa kita panggil satria dia kan, satria dia, kuda perang yang berperang bersama satria dia. Jadi kita punya visual ketika kita cuba menggambarkan, ketika kita cuba bertaamul, kita cuba memahami surah ni, sebenarnya sepatutnya kuda perang itu adalah dengan penunggang dia, ada penunggang dekat belakang dia. Macam tu. Dia itu yang membezakan antara al-adiyat ni dengan al-khail. Kalau al-khail kuda saja. Tapi dekat sini Allah Taala sebutkan al-adiyat, bermakna kuda dengan tuan dia sekali. Dan sebenarnya surah al-adiyat ni, kalau orang yang sukakan apa action movie, dia akan suka surah al-adiyat ni. Sebab surah al-adiyat ni dia punya action tu, kalau kita ta'ammul, dia memang amat menarik. Yang pertama sekali kita tengok, dia tak, Allah Ta'ala tak ceritakan daripada mula penunggang tu naik kuda, lepas tu baru nak start berlari, tapi tiba-tiba je wal'adiyati dhabha, tiba-tiba dah berlari dengan kencang. Tiba-tiba dah berlari dengan kencang, dengan nafas dia yang menunjukkan bersungguhnya, berianya dia berlari. Okey, kemudian falmuriyati qadha, dan Allah Ta'ala nak gambarkan lagi, nak visualkan lagi kepada kita macam mana lajunya, macam mana bersungguhnya kuda ni berlari, sampaikan apabila kaki kuda ni adalah dam yang dibuat daripada besi, menjejak kepada tanah yang ada batu, dia akan mencetuskan api. Falmuriyati qadha, afara'aitumun nara allati turun, maknanya api yang tercetus, spark, macam itu kan. Kemudian diikuti pula dengan gambaran yang seterusnya, kuda ni berlari laju, kelajuan dia tu digambarkan pada kaki dia bila menyentuh batu, menyentuh tanah yang keras tu sehingga terpercik api. Falmughirati subha, dan dia menyerang ataupun menyerbu musuh tu pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Waktu subuh ni dekat sini, maknanya dia antara waktu gelap nak pergi ke terang. Pada waktu ni memang dikatakan waktu yang paling sesuai lah untuk menyerang musuh, sebab musuh belum bersedia. Badan manusia ni memerlukan kepada waktu, kalau orang baru bangun tidur, dia memerlukan kepada waktu nak kena stretching apa semua untuk jadi lebih bertenaga untuk bersedia untuk berperang. Falmughirati subha, dan kita boleh bayangkan juga di sini, maknanya waktu tu bukan, kuda ni bukan menyerang pada waktu dah terang. Kalau pada waktu yang dah terang, dia tidak akan nampak dia punya spark pada dia punya kaki dia tu. Bila dia berlari mencetuskan api tu, spark tu hanya nampak kalau benda ni berlaku pada waktu yang gelap. Mana pada ketika tu masih gelap lagi. Subuh yang masih gelap. Okey, fa atharna bihi naqa'a, sehingga menghamburkan debu-debu pada waktu itu. Kemudian waktu bihi dekat sini, okey, bihi ni ulama berkhilaf, ada beberapa pandangan. Antaranya kata bihi ni kembali kepada waktu subuh, dan ada yang katakan bihi ni kembali kepada adu, kembali kepada musuh, menghamburkan debu-debu pada musuh ataupun menghamburkan debu-debu pada waktu subuh. Macam tu. Tapi kalau kita boleh nampak, kalau kita boleh gambarkan sequence dia, maknanya kuda perang ni berlari dengan laju daripada camp perang dia tu, ataupun daripada tempat dia tempat mereka keluar ni. Okey, nak sampai di kawasan tentera ni, dia dah hampir nak siang. Sebab apa? Masa tu dah ada cahaya. Sebab debu-debu ni boleh dilihat apabila ada cahaya. Kalau waktu tu tak ada cahaya, debu-debu ni tak nampak lagi. Jadi kalau kita boleh imagine, kalau kita boleh visualkan pergerakan kuda ni kan, dia macam tu. Dan sebab apa dia menghamburkan debu-debu tu, kita kena ingat juga al-adiyat ni maksudnya adalah, okay, kalau kita tengok balik kan,
pada ayat pertama ni diterjemahkan demi kuda perang. Okay, sebenarnya kalau yang saya lebih setujulah, al-adiyat ni adalah jamak. Jamak maksudnya jamak antara 3 hingga 10. Maknanya al-adiyat ni satu kumpulan kuda perang yang keluar. Kuda perang dah keluar mesti dengan dia punya dia lah, penunggang dia lah. Dan dalam satu grup yang kecil, ataupun kita boleh bayangkan sebagai satu special force, satu tim assassin, kita boleh kata macam itulah. Okey. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu ataupun pada musuh-musuhnya. Fawasatna bihi jama'a, lalu dia menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Ini kalau kita biasa tengok movie-movie kan, yang ada peperangan melibatkan kuda kan. Jadi kita boleh faham kuda ni dalam peperangan ni ada orang yang infantry, ada yang berperang secara depan-depan, yang berjalan kaki ni dia akan bertembung, kemudian dia akan lawan satu sama satu gitu kan. Mati seorang, lepas tu dia akan pergi lagi. Tapi kuda ni dia tidak begitu. Dia akan meluru terus masuk ke tengah-tengah musuh. Dia akan memecahkan grup ataupun memecahkan tentera musuh tu. Macam tu. Ustaz Syari biasa tengok Lord of the Ring lah. Lord of the Ring ada Riders of Rohirrim kan. Ambo tak tengok Ustaz. Ustaz tengok. Tengok tahu kan. Tengok cerita lain Ambo. Allah. Ustaz tengok yang lagi power tu. Itu cerita perang lain. Jadi nak katakan kuda ni, tentera berkuda ni, cara dia menyerang tu begitu, dia terus masuk ke dalam medan lawan, ke tengah-tengah lawan. Bermakna dekat sini kuda ni dia tidak ada perasaan takut. Dia tidak ada perasaan takut. Dia terus pergi masuk ke tengah-tengah musuh begitu saja. Okey, dan yang tak bestnya kalau kita tengok dekat sini, sebagai seorang yang menyukai action movie, tiba-tiba ada plot twist dekat sini. Fawasatna bihi jama'a, kuda tu tengah masuk kan, tak ada diceritakan kenapa kuda tu masuk tu, macam mana dia menang ke, dia bunuh orang ke, dia dibunuh ke, dia tercedera ke, tak ada diceritakan. Tiba-tiba ditukar terus kepada innal insana li rabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Jadi dekat sinilah cabarannya. Cabaran bagi kita nak mentadabbur dekat sini, macam mana kita nak mengaitkan antara filem action yang tadi tiba-tiba bertukar menjadi drama dekat sini. Innal insana li rabbihi lakanun. Okey, jadi sekarang ni apabila sebab tu kita kena tengok ada kenapa penggunaan kalimah al-adiyat di sini dipilih, tidak digunakan perkataan al-khail. Sebab macam yang kita kata tadi, macam yang saya sebutkan tadi, dia adalah menggambarkan kuda perang, okey, satu pasukan khas kuda perang yang ditunggang oleh penunggangnya. Fursan, dia punya penunggang. Okey. Jadi persoalannya sekarang ni yang kita perlu tengok, yang kita perlu tadabburkan adalah kuda-kuda perang ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan mengenai fursan tu, tidak menceritakan mengenai orang yang berjuang tu, tapi menceritakan mengenai kuda. Kenapa dekat situ kan? Kenapa Allah Ta'ala fokuskan kepada kuda, tak fokuskan kepada orang yang menunggang kuda tu? Okey, sebabnya yang pertama sekali kita tengok kuda ni kenapa dia sanggup untuk
berlari dengan sebegitu kencang, dengan sebegitu bersemangat. Okey, sehingga digambarkan, kita boleh visualkan, kita boleh gambarkan lari dengan begitu laju sekali, debu berterbangan, ada sehingga keluarkan percikan api daripada kaki dia kan, masuk ke tengah-tengah keluar pada waktu subuh kan, masuk ke tengah-tengah musuh. Sebab apa mereka buat masuk, sebab apa kuda ni buat, sebab apa, kerana kuda ni dia bukan buat untuk dia, dia buat adalah untuk tuan dia yang di belakang dia. Sebab apa? Sebab tuan dia ni, tuan dia menjaga dia, tuan dia menjaga dia, tuan dia memberikan minum, tuan dia memberikan dia makan, tuan dia memberikan dia menjaga kebajikan dia seadanya. Okay? Jadi disebabkan itu semua, dia sanggup untuk berkorban untuk tuan dia. Sedangkan dia tak ada apa-apa kepentingan. Bukan sama ada dia mati ke ataupun dia hidup ke, dia orang tak ingat pun nama kuda tu siapa. Dia tak dapat pun ingat panglima gagah berani yang membawa gelaran datuk ke apa semua kan, dia tak dapat pun kuda. Okey. Jadi dia buat semua tu adalah kerana tuan dia. Okey. Kerana li sayyidihi, li ajli sayyidi. Dan tuan ni, tuan, okey, di dalam bahasa Arab, tuan ni adalah Rabb. Seperti mana kita boleh tengok Abdul Muttalib ketika Abrahah menyerang Kaabah. Kan ketika mana Abrahah serang Kaabah, masa tu Abrahah dah kepung Mekah dan tawan unta-unta dan haiwan-haiwan ternakan yang ada di Mekah semua tu. Kemudian Abdul Muttalib datang berjumpa dengan Abrahah, okay, dan dia minta untuk dilepaskan unta-unta dia, untuk dipulangkan balik unta-unta dia. Jadi Abrahah upset. Abrahah, kenapa dia ni kan penjaga Kaabah, tapi kenapa dia tak merayu untuk supaya tidak serang Kaabah tu. Tapi dia datang untuk minta unta dia je. Jadi apa jawab Abdul Muttalib? Ana Rabbul Jamal. Dia kata, aku Tuan Jamal. Walil baiti Rabbun yahmihi. Kaabah tu ada Tuhan yang jaga dia. Okay, so jadi kalimah Rabb ni dekat situ digunakan untuk menggambarkan Tuan. Okay, Tuan. Jadi dekat situlah kaitan dengan ayat yang selepas itu, innal insana li rabbihi lakanu. Dekat situ. Jadi kalau kita boleh nampak kaitan antara Rabb Al-Adiyat ni tadi, Tuan Al-Adiyat ni, Tuan Al-Adiyat yang ada sebahagian sifat rububiyah lah, mana dekat situ dia bagi makan, dia bagi minum, dijaga kebajikan kan. Dengan perbandingannya dengan Al-Insan, innal insana li rabbihi lakanu. Okay, sebab itu antara kelemahan ataupun kekurangan lah, kita kata kekurangan terjemahan, beberapa kalimah tu dia tidak dapat diterjemahkan dengan tepat. Antaranya kalimah yang penting untuk difahami dengan tepat, kalimah Rabb dalam Al-Quran, kalimah Rabb. Perbezaannya dengan kalimah Al-Ilah. Macam tu. Kenapa tidak innal insana li ilahihi lakanud? Kenapa digunakan Rabbihi? Okay, sebab dekat situ kaitan dia kita boleh tengok tadi. Kalau digunakan perkataan li ilahihi, jadi dia tidak jauh dia punya kaitan dengan cerita Al-Adiyat ni tadi. Okay, innal insana li rabbihi lakanud. Kanud ni pula, okay, kanud ni pun kalau kita tengok dalam Al-Quran, kanud ni pun adalah kalimah yang sekali ini saja digunakan dalam Al-Quran. Mana dalam surah Al-Adiyat ni ada beberapa kalimah yang memang sekali saja digunakan dalam Al-Quran yang terdapat pada surah ni. Okay. Dan kanud, kanud maksudnya, kalau pada terjemahan kita tengok sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Saya fikir jelah nak menterjemah ni satu usaha yang sangat susah. Okay, nak mencari satu kalimah yang boleh menterjemah dengan tepat ni memang sangat susah lah. Dan dalam masa yang sama,
dia memang tidak akan dapat memuaskan ataupun menyempurnakan terjemahan tu. Kanut dekat sini bermaksud adalah seorang yang kufur dan tidak bersyukur. Itu pun tak masih belum sempurna lagi kalau kita nak terjemahkan begitu. Okey. Dan kita tengoklah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak katakan innal insana li rabbih lakafur. Kan banyak kali ulang-ulang lakafur kafur apa semua, kenapa tidak digunakan lakafur dekat sini tapi digunakan lakanut. Okey, sebab lakanut ni kanut ni bukan sekadar kafur, tapi dia kalau kita tengok tafsir beberapa orang mufassir, antaranya yang saya tengok Al-Alusi, tak silap saya, dia membahagikan kanut ni kepada beberapa maksud. Antaranya adalah seorang, kalau ahli Yaman dia katakan kanut ni adalah orang yang asi. Kalau ahli Hijaz mengatakan kanut ni adalah seseorang yang dia menerima nikmat tetapi dalam masa yang sama dia tidak pernah nak rasa ada nikmat, tapi dia bahkan dia menyebut-nyebut benda yang segala kekurangan tu. Macam contohnya kita ada bos, kita tak pernah sebut pun kebaikan bos kita tu. Kita selalu kata bos bagi kerja banyak, tak bagi keluar, tak macam-macam lah. Kita hanya sebut benda-benda yang negatif saja. Jadi kita dengan Tuhan tu macam itu. Sungguhnya manusia kanut dengan Tuhan dia. Maknanya menyebutkan sangat susah, sangat kurang menyebutkan nikmat, tetapi banyak mencanang-canangkan kekurangan ataupun kesusahan diri. Macam tu. Dan akibatnya menjadikan seseorang tu tidak bersyukur lah. Itu yang sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Tapi sebelum dia tidak bersyukur tu sebab apa? Dia kanut tu lah kita kena faham tu. Macam mana situasi seseorang yang kanut tu sehingga membuatkan dia tidak bersyukur kepada nikmat Tuhan dia. Okey. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Saya nak stop dulu pada perbincangan mengenai maksud-maksud ayat dekat sini, supaya dengan masa yang ada ni, sedikit masa yang ada ni, saya boleh membincangkan beberapa isu berdasarkan kepada tajuk kita ni, tajuk terjemahan dan tadabbur ni. Okey. Jadi di sini isu tadabbur, okey. Kalau kita tengok kepada kerangka tadabbur yang dibawa oleh Dr. Farid, Syekh Farid Al-Ansari, okay. Syekh Farid Al-Ansari membentukkan satu model tadabbur yang dipanggil sebagai ataupun yang digambarkan sebagai Majalisul Quran, Majalis Al-Quran. Majalis Al-Quran ni, macam saya fikir Ustaz Syahri ni pun follow juga Dr. Wifaq kan. Dr. Wifaq punya Majalis Al-Quran setiap hari itu. Sebenarnya itu adalah satu kerangka tadabbur yang digagaskan oleh Dr. Farid Al-Ansari, yang mana dalam kerangka tu, satu-satu bentuk tadabbur tu dia mesti bermula dengan yang pertama sekali bayan ataupun keterangan mengenai ayat. Kemudian selepas ada keterangan mengenai ayat tu, disusuli dengan petunjuk. Maknanya ayat Al-Quran ni kita mesti baca dengan niat untuk mendapatkan petunjuk untuk diri kita. Selepas daripada kita melalui proses mencari petunjuk daripada ayat tu, kita mesti melihat pula kepada elemen kaedah beramal. Ataupun macam mana cara kita nak laksanakan, macam mana kita nak refleks setelah kita dapat petunjuk ni. Jadi ini satu kerangka tadabbur yang satu model kerangka tadabbur yang dibawa oleh Syekh Dr. Farid Al-Ansari. Dan saya fikir
kalau kita menggunakan kerangka ni, sebenarnya antara objektif Dr. Farid Al-Ansari membawa kerangka tadabbur ni adalah supaya masyarakat awam turut boleh bertadabbur. Maknanya dia tidak terlalu berharap kepada, maknanya tidak terikat sangat dengan para masyaikh untuk bertadabbur. Dia masih terikat lagi, tetapi dalam masa yang sama apabila dia sendiri baca Al-Quran, dia boleh tadabbur juga untuk diri dia. Dia ada satu manhaj, satu kaedah yang dia membolehkan dia bertadabbur. Supaya dia tidaklah, kerana nak tadabbur dia kena dengar Ustaz Syahri. Kerana tadabbur kena kena buka FB Tadabbur Center. Kalau tidak tu baca Quran sendiri tak boleh tadabbur. Sepatutnya yang itu di upgrade daripada sekadar membaca Al-Quran. Macam kita lah dah umur 40 lebih kan. Kalau kita tengok anak kita umur 10 tahun baca Quran, lepas tu kita banding dengan kita baca Quran, kadang-kadang tu sama je. Di mana kualiti, di mana pertambahan kualitinya, anak kita pun boleh baca dengan tajwid yang betul, boleh hafal ayat-ayat Al-Quran tu sama macam kita, barangkali kadang-kadang tu lebih daripada kita lagi kan. Tapi dari segi interaksi tu sepatutnya ada kelebihan lah pada kita yang dah bertahun-tahun membaca Al-Quran. Okay? Dan saya fikir perkara ni juga sepatutnya kita perlu lihat, okay? Dan perlu kita boleh tambah baik, terutamanya dalam bulan Ramadan ni lah. Dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ni adalah bulan tadarus. Okay? Tadarus ni sepatutnya dah berzaman-zaman, bertahun-tahun kita hanya mengamalkan tadarus untuk mengkhatamkan Al-Quran. Okay, sepatutnya kita boleh upgrade dari semasa ke semasa dalam bentuk interaksi dengan Al-Quran ni. Contohnya dalam majlis-majlis tadarus kita boleh upgrade daripada sekadar untuk mengkhatamkan Al-Quran kepada mewujudkan majlis Al-Quran. Majlis Al-Quran ni sebenarnya itulah yang Syekh Farid Ansari bawa tu, supaya macam program tadarus. Dia memang macam program tadarus. Okay, maknanya dalam satu kelompok macam kita buat tadarus, kita duduk 10 orang contohnya, setiap orang akan baca ayat Quran kan. Tapi dalam majalisul Al-Quran ni macam tu, setiap orang akan cuba mengeluarkan apakah hidayah yang ada daripada ayat tu. Apakah tindakan yang perlu dibuat selepas kita nampak hidayah yang ada pada ayat tu. Dan gagasan beliau ni adalah untuk membentuk masyarakat yang mentadabbur Al-Quran. Satu perkara yang kalau boleh saya share sikit dengan para masyaikh yang mendidik. Kita kadang-kadang tu kita terlalu mengutamakan kedalaman ataupun terlalu mengutamakan perincian untuk memahami sesuatu ayat tu, sehingga membuatkan orang awam merasa sangat berat untuk bertadabbur sendiri. Macam tu. Sebenarnya kan kalau saya sembang-sembang lah sikit ni kan dengan Ustaz Syahri, saya follow Ustaz Syahri dah lebih berapa 10 tahun juga kan, daripada segmen Ibrah di radio IKIM dulu. Dan saya punya pandangan dan ni sikit, Ustaz Syahri yang 10 tahun dulu dengan Ustaz Syahri yang sekarang ni kan 10 tahun dulu makcik-makcik, pakcik-pakcik boleh dengar lagi, boleh follow lagi Ustaz Syahri punya segmen Ibrah tu. Tapi sekarang ni kalau kita ajak makcik-makcik, pakcik-pakcik dengar, dia dah macam dah lebih berat. Dan itu memang sebenarnya adalah perkembangan ataupun kematangan Ustaz Syahri sendiri dalam interaksi dengan Al-Quran. Tapi barangkali dalam masa yang sama kita memerlukan juga untuk melatih, di samping kita meningkatkan kemampuan kita sendiri, dalam masa yang sama kita perlu melatih masyarakat di luar sana untuk menyediakan diri mereka untuk bertadabbur. Mungkin itu sedikit
idea lah kon ataupun sedikit cetusan yang sama-sama kita boleh cuba gerakkan. Sebab kita tidak boleh sentiasa menjadikan masyarakat ni bergantung kepada kita untuk memahami Al-Quran. Kita mesti mendidik mereka juga macam mana cara untuk mendidik bertadabbur dengan diri mereka sendiri. Sebab masa mereka dengan kita tak banyak, tapi masa mereka sendiri untuk mereka baca Al-Quran itu lebih banyak, itu lebih utama bagi mereka. Kemudian 10.52 dah, sekejap je. Tak ada masalah, Okey, Ustaz. Teruskan. Okey, sikit-sikit lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Teruskan, Ustaz. Dalam masa yang sama juga, kita sebagai pendidik Al-Quran ni, saya fikir kebanyakan yang follow, yang mendengar segmen ataupun sesi tadabbur bersama Murabbi ni, kebanyakannya adalah di peringkat asatizah. Jarang juga orang awam saya rasa yang follow sesi ni. Sudut pandang kita terhadap Al-Quran, sudut pandang kita terhadap cara interaksi dengan Al-Quran, kita kena tengok juga daripada sudut keutamaan ataupun aulawiyat. Yang mana kita perlu tengok apakah interaksi yang daruri dan apakah interaksi yang di peringkat haji dan apakah interaksi di peringkat tahsin saja. Sebagai contoh, untuk dengan Al-Quran ni, yang pertama sekali dengan Al-Quran, katalah daripada sudut tajwid. Daripada sudut tajwid, yang daruri daripada sudut tajwid adalah untuk melepaskan kita daripada melakukan kesalahan jali. Maknanya tertukar huruf, tertukar baris, kan? Itu adalah di peringkat daruri sebab boleh menyebabkan solat tidak sah ke, boleh menyebabkan salah memahami Al-Quran ke, kan. Kesalahan yang jali adalah wajib untuk kita perbetulkan pada ilmu tajwid, dalam skop ilmu tajwid ni. Kemudian kesalahan-kesalahan yang khafi, contohnya macam hukum idgham ataupun harakat bagi mad, okay, wallahu a'lam. Ini pada pandangan saya dia adalah di peringkat hajiyat, di peringkat dia bukan di peringkat daruriyat, satu benda yang keperluan, tapi dia di peringkat hajiyat sahaja. Dan begitu juga kalau kita tengok peringkat ada ilmu tajwid yang hanya di peringkat tahsiniyat, macam contohnya ilmu yang terlampau mendalam, terlampau spesifik, ataupun contohnya ilmu melagukan Al-Quran, itu adalah di peringkat tahsiniyat. Dan bagi tenaga pengajar Al-Quran, kita sepatutnya lebih banyak fokus untuk menyeimbangkan aulawiyat dalam berinteraksi dengan Al-Quran ni. Kita tak boleh terlalu mendesak masyarakat kita untuk belajar tajwid sampai peringkat hajiyat, sampai peringkat tahsiniyat, tapi dalam masa yang sama tadabbur yang daruriyat ni, memahami Al-Quran secara asas, secara umum ni, kita tidak sentuh langsung. Jadi cara kita melihat Al-Quran sebagai seorang tenaga pengajar Quran ni pun mesti betul, sebab bila kita yang mengajar Quran ni kurang tepat cara kita melihat Quran dan kita terapkan kepada masyarakat, jadi sebab tu masyarakat akan persepsi masyarakat terhadap Quran tu nanti akan ikut cara kita pandang. Kalau kita besar-besarkan kata salah tajwid, tak sah sembahyang, apa semua, kan. Jadi Al-Quran tu akan dilihat sebagai sesuatu yang untuk diperbetulkan tajwid saja dekat situ, tak habis-habis. Tapi dalam masa yang sama, Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu dulu di awal-awal Al-Quran, hudal lil muttaqin, iaitu sepatutnya berada di peringkat daruriyat. Kita mengajar masyarakat dan mengajak masyarakat supaya berlatih untuk mengambil hidayah daripada Al-Quran, mengeluarkan hidayah, istinbat hidayah daripada Al-Quran.
saya nanti sebelum saya terlampau jauh sangat saya bercakap. Okey, sebagai kesimpulan sedikit berkait dengan surah kita tadi, ada satu isyarat yang saya sangat suka saya dapat. Saya tak ingat saya dapat daripada mana berkenaan dengan kenapa sin, kenapa apa sin laqatah, cerita Al-Adiyat ni tadi dia berhenti tiba-tiba dekat fawasatna bihi jam'a. Lepas tu tak cerita pun natijah dia. Natijah sama ada kuda tu mati ke, kuda tu dapat bunuh, dapat bantu dia punya penunggang bunuh bunuh lawan ke kan. Kerana di situlah isyarat bahawa sesuatu usaha itu dinilai pada ketaatan, bukan pada natijah. Bukan pada natijah kemudian bila kuda itu berjaya ke tak berjaya ke, tentera ni berjaya menang ke tak menang ke, itu tidak menjadi satu kayu ukur. Tapi yang menjadi kayu ukur yang Allah SWT nak tunjukkan adalah kesungguhan dan juga ketaatan dan juga pengorbanan yang ditunjukkan oleh tentera berkuda ni tadi. Dan dalam masa yang sama juga antara poin yang lain, antara isyarat yang lain juga, kenapa digunakan al-adiyat dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak, tidak digunakan dalam bentuk single. Bermakna dekat sini sesuatu perkara ketaatan, sesuatu perkara yang memerlukan kepada juhud yang besar, memerlukan kepada pengorbanan adalah sangat baik untuk dilakukan dalam bentuk berjamaah, dalam bentuk secara ada teamwork, bersama-sama, wal-adiyati dhabha, tidak secara bersendiri-sendiri. Okey, saya fikir wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya fikir setakat dulu Ustaz untuk perkongsian saya. Sedikit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya rasa berat hati Ustaz nak menghentikan sebab saya mencatat satu persatu tafsiran ataupun tadabbur yang Ustaz Azam telah kongsikan dan juga cadangan serta idea-idea Ustaz telah berikan. Ia sangat berharga untuk saya secara peribadi dan untuk Tadabbur Center. Bagi saya ini bukan tadabbur saudara-saudari dengan murabbi daripada USIM, Ustaz Azam, tetapi kami juga selaku mereka yang diamanahkan dengan Tadabbur Center ini sedang meraih sesuatu yang sangat berharga daripada pandangan, sudut pandang berbeza daripada Ustaz Azam. Barakallah fiqh, Ustaz Azam. Jadi saya kalau tuan puan perasan, Ustaz Azam ada menyebut beberapa kali nama Abdul Rahman Hassan Habban Nakah. Ustaz, kalau tidak keberatan mungkin boleh kongsikan tajuk kajian Zaujah Ustaz Azam di peringkat PhD supaya rakan-rakan pun boleh mengetahui tajuk kajian Dr. Tajuk kajian tajuk kajian isteri Ustaz. Mengenai apa dah? Mengenai tadabbur, perbandingan antara kerangka tadabbur Abdul Rahman Habban Nakah dengan Dr. Farid Ansari, berasaskan kepada Fawaid Tadabbur Amsal dengan Majalisul Quran. Mudah-mudahan ada kesempatan dan rezeki bersama dengan isteri Ustaz Azam pula pada masa akan datang. Saya memang Dr. Azam, Ustaz Azam dengan Dr. Farid Ansari dengan Abdul Rahman Habban Nakah ini anda takkan boleh pisahkan. Ustaz Azam mesti sebut lah. Alhamdulillah. Dan kita perhatikan sekejap, saya tak nak ambil terlalu banyak soalan untuk kita ringan-ringankan malam ni. Kita cuba ambil yang mungkin ringkas soalannya. Ustaz boleh pilih Ustaz, saya paparkan saja. Ustaz boleh pilih mana yang Ustaz rasa boleh untuk direspon. Daripada Muhammad Faris. Ustaz boleh nampak ke Ustaz Azam? Boleh nampak ke? Hamba keluarkan di Muhammad Faris. Ada nampak. Okey.
Saya bacakan dulu beberapa soalan, Ustaz boleh pilih mana-mana insya-Allah. Sebab masa tidak mengizinkan, tapi kita nak cakna kepada para penonton kita malam ni. Bagaimana kesan menghargai sumpah dalam tadabbur? Okey, kesan menghargai sumpah dalam tadabbur, itu soalan nombor 1. Kemudian saya cuba tengok lagi. Ini juga soalan daripada individu yang sama, seingat saya, Muhammad Faris. Al-Adiyat ini merujuk kuda betina kah atau kuda jantan? Oh, Ambo pun tak tahu nak jawab lagu mana, tapi mungkinlah ada pencerahan daripada Ustaz Azam. Tak apa Ustaz, kita tak nak bebankan Ustaz dengan kesemua soalan, Ustaz boleh pilih. Okey. Kemudian yang ketiga dari Hazwan Badrun. Adakah satu kesalahan ketika membaca surah ini kepada murid-murid, sambil-sambil tu kita memaparkan keratan video tentera berkuda? Sebab kita banyak sebut movie tadi kan. Jadi boleh tak? Boleh ke tidak? Okey, kemudian kita cuba tengok lagi. Alhamdulillah tidak ada. Jadi ada 3 Ustaz. Ustaz jangan rasa terbeban untuk jawab ke semua. Ustaz pilih sahaja mana-mana yang Ustaz rasa relevan untuk kita sebut di penghujung ni. Okey, barakallahu fikum Ustaz. Sama-sama. Yang pertama sekali, bolehlah kot kita sentuh sikit berkenaan dengan kesan dari tadabbur ayat qasam ni tadi kan. Kalau merujuk semula kepada tajuk kita ni, antara terjemahan dan juga tadabbur. Jadi qasam ni sebenarnya kalau dipikirkan, dia tidak ada satu terjemahan yang betul-betul boleh memahamkan kita. Okey. La uqsimu bihadzal balad. Dia jadi lain pula dia punya terjemahan qasam dekat situ. Jadi kalau kita boleh rumuskan, qasam ni akan membawa kepada seperti yang apa Syekh Abdul Rahman Habban Nakah kata tadi, antaranya yang paling penting adalah kita memikir-mikirkan tentang objek yang dijadikan bahan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu. Contohnya wal asri, demi masa kan, demi masa. Alangkah baiknya kalau kita dapat berfikir, cuba kita renung berkenaan dengan masa, ataupun cuba kita fikir-fikirkan tentang masa. Macam tu. Maksud kalimah demi tu, demi ni kadang-kadang orang tak faham. Memang orang tak faham apa benda lah demi ni kan. Jadi demi ni fikir-fikirkan tentang masa, renung-renungkan tentang masa. Jadi wal adiyati dhabha itu juga. Demi kuda-kuda perang yang berlari ni. Jadi fikir-fikirkan, cuba direnungkan mengenai kuda perang ni. Dia macam tu. Kemudian dari sudut soalan mengenai paparkan movie tadi kan, visual kan, ayat Al-Quran yang kita cuba tadabbur ni, pada saya itu adalah satu penghargaan kepada panca indera yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Bukan ramai boleh mengimajinasikan. Okay, dan ada banyak juga tempat-tempat yang keterangan dalam Al-Quran yang memang kita tak boleh nak imagine. Dalam ayat-ayat qasam sendiri, ayat-ayat qasam ni, objek-objek yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan bahan sumpah ni sendiri pun ada banyak yang kebanyakan yang kita boleh imagine adalah benda-benda yang berkaitan dengan yang berada di dunia ni. Dan banyak benda-benda yang tak boleh di-imagine juga, contohnya was-saffati saffa, wal mursalat, wan nazi'at. Tu semua tu benda-benda yang berkaitan dengan malaikat, kita tak boleh nak imagine. Dan saya ambil kesempatan juga untuk ucapkan tahniah kepada Tadabbur Center di atas buku Menyingkap Tadabbur Juz'u Amma ni. Ini pun antara buku yang saya rujuk juga, yang disusun oleh Ustaz Muhammad Zahin dan juga Ustazah Nur Atikah ni. Dan cantik dekat sini pun memang ada
memang ada ilustrasi. Ilustrasi dia betul dekat sini, kuda yang ada penunggang dia, bukan kuda semata-mata. Jadi memang cara belajar menggunakan visual ni adalah salah satu daripada teknik mengajar yang bagus, yang boleh memberi impak yang lebih kepada kefahaman pembaca ataupun pelajar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sangat saya hargai komentar Ustaz kepada buku Juz Amma. Last kali Ustaz, kita raikan Fawizah Fatih daripada YouTube. Kita jarang ni dapat penonton kita daripada YouTube. Alhamdulillah malam ni kita dapat. Apakah cara terbaik untuk kita mengajak pasangan dan ahli keluarga untuk sama-sama memulakan tadabbur Al-Quran? Takut tersalah cara, semakin menjauh pula. Saya fikir jawapan ni Ustaz Syahri yang lebih patut jawab ni, yang lebih berpengalaman untuk menjawab, yang lebih mempunyai pengalaman mengajak pasangan dan ahli keluarga bertadabbur berbanding dengan saya ni. Sila Ustaz, boleh dapat kongsi sikit daripada Ustaz, insyaAllah. Ustaz, nak dengar Ustaz malam ni. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz Azam ada berapa orang berapa cahaya mata dah Ustaz? Alhamdulillah ada 6 orang. 6 orang Ustaz, hamba baru 3. Alhamdulillah. Yang lebih berpengalaman sangat kita perlukan berkongsi malam ni Ustaz. Sulung umur berapa Ustaz? Sudah 16 Ustaz. Oh 16 dah Ustaz. Silakan Ustaz kongsi-kongsi kan. Wallahu alam. Sebagai saya fikir antara cara yang terbaik sekali memang saya nampak yang dibawa oleh Dr. Farid Ansari itulah. Tapi itulah, maknanya dari sudut mengaplikasikan tu dia tidaklah semudah yang kita sebutkan. Sebab nak mengaplikasikan ni satu memerlukan kepada disiplin, memerlukan kepada kemampuan. Mungkin ketua keluarga perlu mempunyai kemampuan tu dulu untuk menjadi pembimbing kepada keluarga. Sebab dalam pada Dr. Farid Ansari menyeru kepada masyarakat untuk sama-sama setiap orang tu boleh mentadabbur Al-Quran, dalam masa yang sama beliau tetap meletakkan dawabit, tetap meletakkan syarat-syarat untuk mentadabbur ni. Tak boleh suka-suka rasa-rasa pandai tadabbur terus macam tu, tak boleh juga. Walaupun nak semua orang mentadabbur, tapi mesti dengan kemampuan masing-masing, mesti dengan syarat masing-masing. Antaranya itulah macam yang pertama sekali mesti niat tu mesti berniat bahawa kita nak mentalaki Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni untuk kita. Jadi kita cuba fahamkan, dan kita cuma tengok pada ayat-ayat yang kita mampu untuk istinbat. Kita tidak pergi kepada ayat-ayat yang terlalu kompleks. Kita tahu had kita setakat mana, yang lebih ayat-ayat yang lebih susah, yang lebih ayat-ayat mutasyabihat ke ayat berkaitan ahkam tu kita masih perlu merujuk kepada orang yang pakar. Kita tak boleh nak suka-suka tadabbur sendiri. Dan dalam masa yang sama saya fikir itulah, kalau kita boleh memulakan sesuatu dengan cara macam mana nak kata, dia sebenarnya bergantung kepada masing-masing jugalah. Tu yang payah juga nak cakap tu. Kalau orang yang berpendidikan agama, ada background agama, ada background ilmu tafsir, cara dia memulakan sesuatu tadabbur tu lain. Okey, kalau yang mempunyai pasangan yang berkemampuan dalam ilmu tafsir pula lain. Okey, pasangan yang masing-masing di peringkat permulaan untuk memulakan tadabbur pula ada kaedah dia tersendiri. Jadi apa-apa hal pun, yang pertama sekali saya fikir perlu kepada
guru dulu. Ada guru yang guide. Bila dah ada guru yang guide, kita dapat guide yang betul, baru kita boleh mulakan. Yang selamatnya begitulah. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz boleh tambah. Saya tidak mahu tambah, tapi saya menekankan balik 3 perkara Ustaz Azam telah sebut. Saya kira panduan ni sangat berharga Ustaz. Mengambil kerangka almarhum Dr. Farid Ansari. Pertama, betulkan niat. Kalau kita betul-betul niat buka Quran nak dapat hidayah, insya-Allah Allah Taala tolong. Yang kedua, memilih ayat yang bersesuaian dengan tahap kita lah. Jangan kita tersalah pilih ayat lah macam Ustaz sebutkan tadi. Ya, sebab ada ayat dalam kategori memerlukan pencerahan para ulama. Yang ketiga, sebaik-baik interaksi dengan Quran ni biar kita ni ada guru lah, ada guru. Ya, insya-Allah. Jadi saya rasa kita berada di penghujung. Nur Atikah Aziz betul-betul speak my mind. Iaitulah penyampaian Ustaz malam ni memang mengambil kira keperluan masyarakat awam. Seolah-olah Ustaz Azam mewakili kelompok masyarakat cintakan tadabbur, mahukan Al-Quran menjadi petunjuk, tetapi pada masa yang sama mereka tidak mahu Al-Quran ini dilihat sebagai hak eksklusif kepada orang-orang tertentu sahaja. Okeylah, untuk saya secara peribadi, saya ada banyak catatan saya malam ni, tetapi sekurang-kurangnya 3 yang saya boleh tekankan kepada semua para penonton. Pertama sekali, Al-Fadhil Ustaz Azam telah menyeru dan menyarankan kita agar menambah baik majlis tadarus, majlis Al-Quran kita daripada sekadar bacaan dan khatam kepada cuba mengambil hidayah daripada ayat-ayat yang dibacakan. Satu. Yang kedua, sebagai pendakwah Al-Quran, orang macam saya dan semua sekali kena tahu prioriti, mana daruriyat, mana hajiat, mana tahsiniyat. Jangan benda hajiat kita utamakan, benda daruriyat kita kemudiankan. Jadi Syahri Abdul Rahman 10 tahun lepas tu sangat saya hargai apa yang Ustaz Azam sebutkan tadi. Perlu dikembalikan kepada bahasa awam, laras yang memudahkan faham, jangan dipersulitkan dengan terlalu complicated. Khatibun nasi ala qadri uqulihim. Dan yang terakhir yang sangat tersentuh, saya pun tak perasan Ustaz Azam sebut hikmah wal adiyati dhabha itu tidak menyebut kesudahan serangan. Menang kau kalah, mati ke tidak. Fokusnya adalah pada nafas tercungap-cungap. Serangan itu berlaku pada waktu subuh. Maknanya usaha, bukan natijah. Itu pun tujuan kita hidup di dunia. Allahu Akbar, pertemuan yang sangat berharga. Terima kasih Ustaz Azam, terima kasih pada semua. Dan kita bertemu lagi di masa akan datang. Boleh Ustaz Azam dah? Kita jumpa lagi dah? InsyaAllah. Barakallah. Jazakumullah. Wa anta min ahli jaza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.